Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Said Putra Haizam bin Said Hashim. Kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam kuliah 2 hari ini. Hari ini menyambung tajuk Khalifah Umar Abdul Aziz, zaman tertegaknya kebenaran, insya-Allah. Yang saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat jemaah pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu, syukur alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk tidak membuang masa, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathiran tayyiban mubarakan fih. Khusus kepada bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, ustazah pengurusi majlis, ustazah Amirah, ibu-ibu dan seluruh warga Gema Nur Iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala datangkan keberkatan kita pada pagi ini bersama dengan sedikit perkongsian berkenaan dengan peristiwa yang berlaku jauh sebelum kita semua lahir. Jadi macam biasa, sebelum kita datang kepada apa yang kita nak cerita berkenaan dengan tertegaknya kebenaran di zaman Sayyidina Khalifah Umar Abdul Aziz, saya nak ajak kita semua untuk patah balik ke belakang. Dia sebab benda yang ada di belakang ni yang paling penting untuk kita faham, baru kita nampak apa yang jadi kat depan. Bila kita tak tengok belakang, kita rasa macam kita lalu betul dah kat depan, tapi takut-takut salah, takut-takut aksiden. Jadi sebab tu, macam yang lepas, minggu lepas kita cerita berkenaan dengan perang Siffin, perang Jamal. Kalau kita terus tengok pada hari perang tu, kita kata, apa pula Sayyidina Ali perang dengan Sayyidina Aisyah ni? Apa pula Sayyidina Ali perang dengan Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan? Bukan sahabat ke dulu ni? Kita akan nampak zahirnya macam, apa benda ni? Sebab tu penting kita tengok asas, root balik ke belakang. Jadi hari ni, sebelum kita mengenal siapa dia susuk tubuh yang bernama Khalifah Umar Abdul Aziz ataupun yang dipanggil dengan Mujaddid yang pertama 100 tahun lepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah zaman kekhalifahan beliau. Umar Abdul Aziz ni siapa?
dan bagaimana hadir wara' dalam diri dia dengan ketaatan kepada Allah, dengan keadaan saleh dan keadaan amanah. Macam mana? Siapa dia Umar Abdul Aziz? Apakah memang dia ada dalam jalur silsilah kekhalifahan kerajaan Bani Umayyah? Macam mana dia boleh diangkat menjadi Amirul Mukminin Khalifah? Yang pertama sekali, kita balik dulu zaman Tok Nyang beliau. Tok Nyang beliau siapa pula? Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu, Nabi SAW 23 tahun mendakwahkan iman kepada umat zaman tu. Tetapi walaupun 23 tahun saja dakwah Nabi, 63 tahun saja umur Nabi, tetapi hakikat maksud diutuskan Rasulullah ialah sampai bayi yang terakhir nanti lahir ujung dunia ni, bayi itu pun kenal siapa Allah. Ini makna maksud daripada diutusnya Nabi kita SAW. Dan ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi hanya mendidik sahabat dan sempat bersama sahabat 23 tahun dalam dakwah. Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menggantikan tampuk pemerintahan khalifah sebagai orang yang mewakili Rasulullah. Sebab tu zaman Abu Bakar belum dipanggil Amirul Mukminin. Zaman Abu Bakar dipanggil Khalifata Rasulillah. Maka bila 2 tahun setengah Abu Bakar wafat, diangkat Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab dalam keadaan bagi beliau pun berat jadi khalifah. Dalam keadaan terpaksa kerana wasiatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar memerintah 10 tahun. 10 tahun pemerintahan Sayyidina Umar dengan keadilan, dengan ketegasan. Di zaman ini permulaan daripada Sayyidina Amirul Mukminin Umar Abdul Aziz. Apa pula kaitan ni? Umar Ibn Al-Khattab, kita tahu, satu orang yang sangat takut dengan Allah. Satu orang yang sangat saleh. Walaupun dia Amirul Mukminin, tak ada kemewahan pada beliau. Satu orang yang zuhud. Satu orang yang begitu takutkan Allah dengan tangisan-tangisan malam. Sayyidina Umar selalu menangis. Kalau tanya kita lah hari ni, nangis. Kalau menangis pun lah, kita menangis untuk apa? Apa ramai orang yang menangis bukan di tempat yang betul. Duduk depan tengok cerita Hindustan, cerita Korea menangis. Lah. Air mata jatuh ke tempat yang salah. Kita pun tak tahu, lepas tu berlakon lah. Semua baca skrip, buat-buat je berlakon, buat-buat sedih. Hak yang buat-buat sedih, menangis tu tengah berlakon tu, lepas habis cut, pergi belakang dia gelak-gelak. Kita beria depan TV menangis-nangis. Meletakkan, menjatuhkan air mata di tempat yang salah. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, malam berlalu dengan tangisan, dan kebanyakan malam beliau seringkali keluar untuk melihat keadaan rakyat. Ini Sayyidina Umar. Satu hari, malam tu dia keluar dengan khadim dia Aslam radhiyallahu anhu, berjalan di sekitar kota Mekah, Madinah, dan bila penat, Sayyidina Umar pun berehat dan bersandar di satu dinding. Dan hari itu di pasar, Sayyidina Umar dah mengeluarkan arahan untuk orang yang meniaga susu dilarang mencampurkan susu dia dengan air. Sayyidina Umar telah mengeluarkan arahan jelas kepada seluruh peniaga-peniaga susu, siapa yang meniaga susu haram untuk dia menambahkan air. Sebab zaman tu memang dah jadi kebiasaan. Niaga susu nak bagi banyak, campur air. Jadi susu tu jadi cair. Sayyidina Umar haramkan perbuatan tu. Jadi malam tu bila Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab berpusing kat kawasan Madinah, nak tengok keadaan rakyat, penat, rehat, bersandar ke atas dunia rumah. Dan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab terdengar perbualan yang ada dalam rumah. Satu orang ibu yang meniaga susu kata kat anak perempuan dia, dah, tambah air dalam susu tu. Anak perempuan dia kata, wahai ibuku, bukankah Amirul Mukminin telah melarang hari ini untuk susu ditambah dengan air? Ibu dia kata, tambah je lah. Bukannya Sayyidina Umar nampak dan semua orang pun buat benda tu. Wahai ibu, adapun Amirul Mukminin tak nampak. Tetapi Tuhannya Amirul Mukminin nampak. Oh, tuan-tuan, Umar dengar perkataan ini terus. Seolah-olah ditikam jantung dia bergoncang. Siapa wanita yang salihah? Satu orang yang betul-betul salih.
Satu orang yang hidup dia dalam keadaan merasai Allah mengawasi dia. Ibu-ibu semua, kita kalau duduk dalam dunia ni, rasa Allah tengok. Kita takkan buat benda-benda yang memurkakan Allah. Kita kalau duduk depan CCTV, tak ada yang nak mengarut, nak melompat, nak berlebih-lebih. Tak ada, sebab kita tahu CCTV tu tengah rekod kita tu. CCTV tu tengah ke arah kita tu. Kita akan berakhlak elok. Sebab kita tahu ada orang tengok kita. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan tu esok pagi dia kumpulkan anak-anak dia. Dia bagi tahu di kalangan anak-anak dia, siapa di kalangan kalian yang nak menikah? Antaranya ada di kalangan mereka ialah satu orang anak Sayyidina Umar yang bernama Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ibu nama ni penting ni. Nama Asim bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Umar pun minta untuk Aslam khadim dia yang semalam tu pergi tengok dan risik rumah tu. Ternyata wanita tu memang belum nikah lagi. Dan akhirnya dipendekkan cerita, bernikahlah. Dinikahkan Asim bin Umar dengan wanita tadi yang bernama Ummu Amarah binti Sufyan. Ummu Amarah binti Sufyan. Maka bernikahlah anak yang saleh daripada anak Sayyidina Umar dengan wanita salihah yang amanah. Dikala tu lahirlah anak perempuan yang bernama Laila binti Asim. Ibu-ibu, Laila ni penting dalam sirah ni. Apa yang kita nak cerita hari ni? Laila binti Asim. Laila binti Asim bin Umar. Ni cucu Sayyidina Umar, perempuan. Laila binti Asim akhirnya bernikah dengan satu orang lelaki yang bernama Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Okay, setakat ni ibu semua okey lah. Okay, tak apa. Pelan-pelan. Ustaz, ulang sikit je. Laila binti Asim berkahwin Okay. dengan? Ni penting lah. Okay, tak apa. Ya. Kita pelan-pelan. Jangan risau. Sebab benda ni penting. Sebab benda ni, apa yang saya sebut ni, walaupun lemak panjang lah pula silsilah dia. Tak, bila kita nampak benda ni, kita akan tahu. Lah, patutlah jadi macam ni. Lah, patutlah jadi macam ni. Bila kita tahu silsilah, lah, dia sepupu rupanya. Lah, dua beradik rupanya. Baru kita, patutlah dua beradik. Memang penting kita tahu hubungan ni. Okay, kita relax. Buat tak ada. Jadi kena relax lah. Okay. Laila binti Asim bin Umar Al-Khattab. Okay, ini cucu Sayyidina Umar. Dinikahkan kepada seorang lelaki, soleh lelaki ni. Nama dia Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Marwan. Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam. Al-Hakam bin Abul As. Okay. Abul As bin Umay. Umay bin Abdul Syams. Abdul Syams bin Abdul Manaf. Okey, sampai Abdul Manaf semua dah okey dah kenal dah. Okey, baik. Sekarang kita berhenti kat Abdul Manaf, Ustaz. Okey, pelan-pelan Okey. Abdul Manaf saya pernah cerita saya ingat kat Gemah Nur Iman ni. Abdul Manaf ada 4 orang anak lelaki. Anak yang pertama, yang kedua kembar siam. Hashim dengan Abdul Manaf. Saya minta maaf Hashim Abdul Manaf. Hashim Abdul Syam. Hashim Abdul Syam, kembar siam. Anak yang ketiga nama dia Al-Muttalib. Al-Muttalib. Anak yang nombor 4 nama dia Naufal. Ini 4 orang anak lelaki Abdul Manaf. Yang pertama dengan kedua ni kembar siam, Abdul Syam dengan Hashim. Okey, kita tengok yang 2 orang ni. Sebab 2 orang ni penting yang cerita kita hari ni. So yang 2 orang ni kita letak tepi dulu. Al-Muttalib dengan Maaf Ustaz. Naufal. Ya.
Kembar siam maksud Ustaz tu kembar dia bercantum ke? Bercantum. Wah, Okey, Masya sabar. Allah. Okey. Bercantum macam mana? Okey, jari Hashim melekat dekat dahi Abdul Syam. Ni yang disebut dalam sirah. Jari Hashim melekat dekat dahi Abdul Syams. Jadi zaman tu kan ada teknologi. Zaman ni apa dia buat? Dia kerat kat tengah ni. Jadi berpisah. Bila berpisah, jari Hashim berdarah, dahi Abdul Syam berdarah. Jadi orang zaman tu kata, ni macam akan berlaku peristiwa berdarah teruk daripada dua kabilah ni. Bani Hashim dengan Bani Abdul Syam. Ya, benda tu memang jadi. Abdul Syams dapat anak siapa dia? Umay. Kita balik tu balik ibu-ibu yang catat-catat ni insya-Allah akan nampak apa saya cerita ni. Abdul Syam ada anak nama tadi Umay. Umay ada anak dia nama apa? Abul As. Okey, Abul As. Okey, Abul As ada saudara lelaki. Nama dia Harb. Harb Macam ada mana je, Ustaz? Harb. Harb. Okey. Harb ada anak nama dia Abu Sufyan. Abu Sufyan ni semua orang kenal. Okey, ibu-ibu buat tenang. Sebab kita akan tengok Abu Sufyan ni tak lagi. Abu Sufyan ni akan ada kena-mengena dengan cerita kita hari ni. Saya saja pegang silsilah ni. Silsilah ni penting. Ni saya tak tulis ni. Kalau dekat kuliah duha, kalau jumpa depan-depan, kalau ada whiteboard boleh tulis, nampaklah sikit. Ini saya tak tulis ni. Ibu-ibu semua kena tulis sendiri ni. Buat carta tu. Okey. Sekarang ni Abdul Syams ada anak nama Umay. Umay ada anak nama Abul As dan seorang lagi anak nama Harb. Harb ada anak nama Abu Sufyan. Ni sebelah jalur Harb. Sebelah jalur tadi apa nama? Abul As. Sayyidina Abul As ni ada anak tadi nama apa? Hakam. Al-Hakam. Betul? Okey, Al-Hakam. Al-Hakam ada anak Marwan. Marwan ada anak Abdul Aziz. Okey? Okey, baik. Kita naik atas balik. Okey, Umay ada anak dua orang tadi. Kita ambil dua orang ni je lah. Anak dia ramai. Kita fokus dua orang ni. Siapa tadi? Umay ada anak Harb. Abul As dengan Abul Harb. As dengan Harb. Abul As dengan Harb. Okey, Harb turun kepada Abu Sufyan. Okey, Abu Sufyan nanti dia akan dapat anak Muawiyah. Muawiyah akan dapat anak Yazid. Okey. Stop kat Yazid saat. Ni bahaya ni. Lagi dia mula berselerak lagi. Ya, hari ni silsilah yang penting ni. Okey. Okey, kita stop dekat Abu Sufyan punya jalur, kita pergi kat sebelah ni pula. Okey, sebelah apa? Abul As. Okey, Abul As tadi ada anak nama apa? Hakam. Okey, Hakam Okey, Hakam ada saudara lelaki. Saudara lelaki ni nama Affan. Saudara lelaki Hakam nama dia Affan. Affan ada anak nama dia Osman. Okey? Ibu nampak tak ni? Jadi siapa dia Osman tu? Khalifah nombor 3. Sayyidina Osman bin Affan bin Abul As bin Umay bin Abdul Syams. Okey, ini makna dia Osman bin Affan dia ada kaitan dengan silsilah yang kita sedang baca hari ni, Omar Abdul Aziz. Masya-Allah ada ibu kita tengah drive. Jadi tengah drive ni pening sikit Siapa tengah drive memang masya-Allah tabarakallah. Dia pening sikit. Saya bukan apa ni, saya buka silsilah ni supaya kita nampak. Tapi kita slow, tak ada masalah. Kita tak ligan apa. Saya nak kita nampak apa nama jalur pokok silsilah Bani Abdul Syams hari ni. Okey. Boleh sambung? Kamu macam mana? Saya nak repeat balik tak apa. Kita ulang-ulang balik Kita ulang-ulang supaya masuk. Okey, baik. Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abul As
Okey, jalur tu saya ada carta dia tapi saya nak kena buka kitab dia, nak kena buka kitab dia. Tapi ni saya terlekat untuk ambil yang fokus. Kalau saya bentang carta terus kat ibu-ibu lagi, ibu akan tengok, wah berselerak, wah benda pening kepala. Sebab dia masuk dengan banyak lagi kabilah-kabilah yang lain. Jadi pagi ni sebab fokus kita ialah Omar Abdul Aziz. Jadi kita nak tengok yang ada kaitan dengan Omar Abdul Aziz sahaja. Sebab tu saya bawa kepada dua jalur ni. Dua jalur yang penting daripada Umay. Sebab apa saya bawa daripada Umay bin Abdul Syam ni? Sebab lepas saja Sayyidina Omar wafat, 10 tahun memerintah, diganti dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Berapa tahun memerintah? 12 tahun. Lepas Uthman bin Affan wafat, diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Berapa tahun memerintah? 4 tahun lebih. Lepas Sayyidina Ali bin Abi Talib jadi Amirul Mukminin dibunuh, diganti siapa? Muawiyah bin sekejap. Sebelum Muawiyah diganti naik jadi khalifah, Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali naik jadi khalifah. Sekejap. Kemudian beliau menyerahkan tahta kepimpinan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita tengok silsilah tu kan. So, ibu-ibu yang ada kertas kat tangan ada silsilah tu akan nampak apa saya sebut ni. Muawiyah bin Abu Sufyan. Sekarang itulah permulaan dinasti kerajaan Bani Umayyah. Siapa yang mula? Muawiyah bin Abu Sufyan. Zaman Khulafa' Ar-Rashidin 4 orang je. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. 4 ni ialah Khulafa' Ar-Rashidin. Adapun 4 ni Khulafa' Ar-Rashidin, para ulama kata ada Khulafa' Ar-Rashidin nombor 5. Sudah. Siapa dia pula nombor 5? Omar Abdul Aziz. Omar Abdul Aziz padahal jarak dia nak dibandingkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah ni jauh. Sebab apa kita tengok ni? Okay, saya baca sekali lalu ni. Lagi kita patah balik sampai khatam, sampai lekat dalam kepala. Okey, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali. Okay, ni Khulafa' Ar-Rashidin. Lepas tu diganti dengan anak Sayyidina Ali sekejap. Sayyidina Hasan. Lepas tu Sayyidina Hasan menyerahkan tahta kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang masa tu gubernur di Syam. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama kerajaan Bani Umayyah. Bila khalifah ni wafat, bila Muawiyah wafat, digantikan anaknya bernama Yazid bin Muawiyah. Yazid meninggal dunia diganti oleh anak dia, anak Yazid. Nama dia Muawiyah II. Muawiyah juga. Muawiyah II. Okey, tetapi bila Muawiyah wafat, Muawiyah ni dia memerintah sah je. Digantikan lepas tu ialah Marwan bin Al-Hakam. Nampak tak Marwan ni? Dah masuk jalur sebelah dah tu. Marwan bin Hakam bin Abul As. Dia jadi khalifah yang seterusnya. Bila Marwan meninggal dunia, digantikan oleh anak Marwan. Tadi nama anak Marwan tadi? Abdul Aziz. Okey, anak Marwan nama Abdul Aziz, tetapi bukan dia yang digantikan jadi khalifah. Abdul Aziz ada saudara lelaki. Nama dia Abdul Malik bin Marwan. Okey, siapa yang tulis tadi tu? Tambah cabang. Oh, ada saudara lelaki seorang lagi. Nama Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik menjadi khalifah yang seterusnya. Abdul Malik, bila dia jadi khalifah, dia ni orang saleh. Abdul Malik ni ialah orang yang mahir dalam ilmu Al-Quran. Antara sahabat dia ialah Abdullah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid. Siapa dia ni? Cucu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cucu saudara Sayyidina Khadijatul Kubra alaihissalam. Sebab apa? Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam. Awam bin Khuwailid ni ialah abang kepada Sayyidatuna Khadijah. Okey? Allah, saya risau ni banyak nama ni. Okey, setakat ni okey, ibu-ibu semua boleh nampak lagi ke? Terus terang. Kalau tak nampak kita ulang, jangan risau sampai kita solid, supaya kita nampak jalur Omar Abdul Aziz ni. Okey? Setakat ni okey? Ke dah pening? Nak buat kopi dulu? Tak berapa terang. Berapa terang. Ha? Tak terang lagi lah. Saya ulang saja. Jangan risau. Dah pening dah. Pening. Okey, baik. Pening. Okey.
Dia kalau tak mahu pening, dia kena tulis. Bila kita tulis, kita buat carta dia. Saya dah letak kan ni, tapi kalau saya tulis, Carta pokok Ustaz. alamak, saya tak nampak agak. Dah lah pen warna emas pula ni. Mana dapat pen warna emas pula. Nampak Ustaz? Nampak? Tak Tak clear. nampak apa. Tak Memang nampak. tak clear. Memang tak boleh. Nampak gaya ni memang tak boleh. Jadi, kena pelan-pelan. Ustaz dia punya carta dia lah. Dekat kitab apa? Macam mana? Tak kita. Kalau kat Nanti kita, saya snap snap. kat saya. Bagi kat saya boleh. Bila-bila lah. Okey, boleh. Kalau saya snap. Cuma ni, carta tu, dia melibatkan kabilah lain juga. Jadi dia akan jadi lagi berkembang. Sebab tu saya pagi ni, saya cabut keluar yang ada kaitan saja. Kalau carta yang saya bagi kat ibu-ibu nanti, carta tu melibatkan semua. Ni dalam apa nama kitab Salsilah lah. Salsilah ni dia dah ada salsilah. Jadi dia akan kait. Kita tengok tu dia penuh nama. Okey, jadi pagi ni nak cerita pasal Umar Abdul Aziz ni. Tapi saya terpaksa angkut semua ni supaya ibu-ibu semua nampak apa kaitan Umar Abdul Aziz dengan semua ni. Sebab dia tiba-tiba daripada Bani Umayyah, kita tahu tadi kita sebut nama-nama kan. Muawiyah dapat anak Yazid jadi khalifah. Lepas tu dapat anak dia Muawiyah lagi seorang. Muawiyah jadi khalifah. Tiba-tiba daripada Muawiyah bin Yazid ni lompat jadi khalifah yang seterusnya lepas dia ialah Marwan bin Al-Hakam. Jadi kita tahu, bila kita tengok silsilah tu bukan orang lain. Marwan siapa dia? Marwan sepupu dia orang. Jadi Marwan jadi khalifah. Marwan bin Al-Hakam bin Abul As bin Umayy. Okey. So maknanya Marwan masih di dalam silsilah Bani Umayyah. Termasuklah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan kan kita semua kenal Sayyidina Uthman, menantu Nabi. 2 kali je menantu Nabi. Bila Ruqayyah wafat, anak Nabi SAW, Nabi SAW nikahkan Ruqayyah, nama Sayyidina Uthman dengan anak yang seorang lagi. Nama apa? Ummu Kalthum. Ini Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Uthman ni orang yang sangat dimuliakan, dihormati, semua kelembutan. Kita dah cerita Sayyidina Uthman bulan lepas, minggu lepas. Ingat tak? Okay, perang Siffin, perang Jamal, apa kita cerita ni semua ada kaitan ni. Apa yang kita nak cerita hari ini ialah peristiwa yang berlaku setelah peperangan-peperangan. Dan tetap yang kita nak cerita di saat dan ketika ni ialah masih dalam keadaan fitnah besar setelah kewafatan, kesyahidan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Masa zaman Sayyidina Uthman dibunuh. Kemudian zaman Sayyidina Ali juga dibunuh. Oleh siapa ni? Yang bunuh Sayyidina Ali kita dah bincang minggu lepas. Golongan ni dipanggil golongan Khawarij. Khawarij ni golongan yang dah kecewa dengan pemerintahan khalifah. Dan bahkan ada orang tanya Sayyidina Ali, wahai Ali, apakah mereka Khawarij ni ialah kafir? Sayyidina Ali kata, tak, mereka saudara kita. Cuma mereka memusuhi kita. Kenapa? Kata Habib Ali Zainal Abidin, Khawarij, mereka bukan orang yang lemah iman dia. Mereka bukan orang yang kurang amal dia. Tetapi mereka ialah orang yang rosak akal dia. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit. Dan Allah menambahkan penyakit dalam hati itu. Bayangkan, yang bunuh Sayyidina Ali, ingat tak bulan lepas kita bincang, nama dia apa dia? Abdurrahman Muljam. Abdurrahman Muljam tatak kepala Sayyidina Ali karramallahu wajhah sehingga darah mengalir membasahi janggut beliau seperti yang disebut oleh Nabi dalam hadis Zul Ushairah yang kita dah bincang minggu lepas. Bila Sayyidina Ali wafat dalam keadaan fitnah masih berleluasa, Hasan bin Ali, anak dia, memegang jawatan khalifah. Sayyidina Hasan tahu Muawiyah bin Abu Sufyan kuat juga pengaruh dia dekat Syam tu. Jadi Hasan tak mau Islam ada pecah 2 kelompok. Apa yang Hasan buat? Hasan telah targhib, Hasan telah bagi semangat dekat orang yang menyokong dia. Kalau kalian menyokong aku menyokong kebenaran dan penyatuan.
Aku tak mau umat Islam berpecah. Maka taatlah kalian hanya kepada satu amir. Siapa dia? Maka bayatlah kalian kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka sekarang ni seluruh kepimpinan Islam di bawah kekuasaan, kepimpinan Khalifah pertama Bani Umayyah yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Sayyidina Hasan tak duduk lagi dekat Kufah. Dia balik duduk Madinah. Duduk dekat dengan atuk dia, makam atuk dia, keluarga dia yang lain. Apa yang berlaku? Baik macam Hasan pun apa mereka buat? Mereka racun cucu Nabi SAW. Sayyidina Hasan meninggal dunia diracun di kota Madinah. Kemudian dimakamkan di dalam Jannatul Baqi'. Sebab tu makam kubur Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi kita, ada dalam Jannatul Baqi'. Kubur dia sebelah dengan kubur ibu dia Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi sekarang ni bermulalah kepimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Wafat Muawiyah, diganti anak dia Yazid. Yazid jadi khalifah. Bila Yazid jadi khalifah, banyak lagi lah fitnah yang berlaku zaman tu. Zaman tu berlaku satu peristiwa yang kita menjampai akal kita. Bila Hasan dibunuh dengan racun, adik dia Husain yang masih berada di Madinah ditulis surat oleh daripada orang-orang Basrah. Mereka kata, wahai Husain, mai duduk dengan kami lah. Kami akan bela kalian ahli keluarga Nabi. Jadi Husain ni bawalah ahlul bait semua nak pergi ke Basrah. Dalam perjalanan ditahan oleh tenteranya kerajaan ketika tu. Mereka ingat Husain nak melancarkan pemberontakan. Dia kadang-kadang takut dengan bayang-bayang. Maka apa yang berlaku? Keluarga Nabi yang mana ada lelaki, wanita, anak kecil, mereka telah ditahan di Karbala. Maka berlakulah pembantaian, pembunuhan ahli keluarga Nabi beramai-ramai. Di mana? Di Karbala. Ketika tu Sayyidina Husain dibunuh. Kepala dia dipancung. Dan kepala dia dibawa jumpa dengan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Bila sampai dekat Yazid, Yazid telah ambil tongkat, letakkan dekat bibir kepala Sayyidina Husain. Ketika itu ada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang masih hidup panjang umur dia. Tengok kepala Sayyidina Husain diletakkan tongkat oleh Yazid. Kata Anas bin Malik, wallahi kepala yang aku lihat kamu main-main ni wahai Yazid pernah berada di dalam dukungan Nabi SAW. Pernah panjat main belakang Nabi SAW. Maka terduduk Yazid. Oh, dia dah tersilap dah ni. Dia telah terbunuh ahli keluarga Nabi. Dia rasa bersalah. Apa yang dia buat? Ahli keluarga Nabi yang masih hidup, dia cuba untuk bagi pampasan. Dia cuba untuk bayar. Siapa ahli keluarga Nabi yang hidup? Ada 2 orang. Cucu Nabi, cicit Nabi yang masih hidup masa tu, yang lelaki, yang lain semua perempuan. Hak dan hak lain semua mati kena bunuh. 2 orang. Yang pertama siapa dia? Nama dia Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Daripada jalur ni lah hari ni ada para habaib semua ni. Keturunan Nabi, yang habib-habib semua ni, yang jalur-jalur Sayyidina Husain ni daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ini daripada jalur Ba'lawi dan sebagainya. Daripada Yaman tu, ni jalur ni daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sebab dia seorang ya. Cucu Sayyidina Husain yang hidup, dia Allah Ta'ala simpan daripada perang Karbala. Belah Hasan seorang juga yang hidup. Siapa dia? Al-Imam Hasan Al-Musanna. Dia ni wafat dimakamkan di kawasan Madinah, di tengah padang pasir. Saya dah ziarah kubur dia ni. Ni daripada jalur Sayyidina Hasan melalui jalur dia. So ni lah tinggal 2 jalur keturunan Nabi SAW daripada Husain dan Hasan radhiyallahu ta'ala anhuma. Apakah mereka akan termasuk dalam jalur silsilah khalifah? Tak. Mereka tak terlibat. Mereka tak mau terlibat pun. Kerana mereka dididik dengan iman. Mereka tak mau apa-apa kekayaan dunia. Mereka membesar dengan segala akhlaknya Rasulullah SAW. Mereka menjadi ulama-ulama zaman tu. Mereka menjadi orang yang mendidik umat zaman tu. Ini jalurnya Rasulullah daripada Hasan dan Husain. Cuma pagi ni jalurnya khalifah setelah Ali radhiyallahu taala anhu wafat. Muawiyah bin Abu Sufyan wafat. Ganti anak dia Yazid.
Yazid kemudiannya wafat. Zaman Yazid berlaku macam-macam perkara. Bila Yazid wafat, diganti anak dia siapa dia tadi? Muawiyah II. Muawiyah II memerintah sekejap. Diberikan kepada sepupu dia. Nama apa tadi sepupu dia? Marwan bin Al-Hakam. Marwan meninggal dunia. Diganti anak dia. Siapa dia? Aziz. Abdul Aziz. Abdul Malik. Ah, Abdul Malik. Abdul Malik Marwan. Okey, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, bila dia jadi Amirul Mukminin, banyak benda yang berlaku zaman dia. Antaranya ialah dia khalifah yang mula-mula sekali buat duit shilling untuk kerajaan Islam. Kerajaan Islam sekarang dah ada duit shilling sendiri. Dah ada chop shilling sendiri. Ini zaman Abdul Malik bin Marwan. Dia angkat adik dia jadi gubernur. Siapa dia adik dia tadi? Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Marwan. Dia angkat jadi gubernur. Diangkat jadi gubernur kat mana? Mesir. Dan Abdul Aziz bin Marwan dah ada anak ni. Anak lelaki. Nama siapa? Omar bin Abdul Aziz. Yang kita nak cerita hari ni. Omar bin Abdul Aziz ialah anak kepada gubernur yang hebat. Cucu kepada khalifah. Omar Abdul Aziz ni bukan orang biasa. Dia ialah cucu kepada khalifah. Siapa khalifah tadi? Marwan. Marwan. Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam. Al-Hakam Abu Has. Okey. Abdul Kan Marwan. Marwan bin bin Al-Hakam. Al-Hakam bin Abdul As. Okey. Okey. Okey, baik nah. Okey. Oi, bahaya ni silsilah ni. Tapi tak apa. Bila ibu nampak silsilah ni pun nampak kaitan lah. Umar Abdul Aziz ni cucu Amirul Mukminin namanya. Maksudnya dia memang ada kaitan darah dengan khalifah. Cuma apabila abang kepada Abdul Aziz, yakni Abdul Malik ni, pakcik dia lah. Abdul Malik ni pakcik dia. Jadi Amirul Mukminin, maka nama dia ni kalau ikutkan tak senarai lah jadi khalifah. Sebab Abdul Malik bin Marwan ada anak-anak lelaki ramai. Dia ada Walid bin Abdul Malik, dia ada Sulaiman bin Abdul Malik, dia ada Hisham bin Abdul Malik, dia ada Yazid bin Abdul Malik. Ni 4 orang anak lelaki Abdul Malik yang utama. Lepas tu dia ada anak perempuan seorang, nama dia Fatimah bin Abdul Malik. Okey. Kita turun sikit tadi nah. Jadi daripada Abdul Aziz dapat anak lelaki Omar bin Abdul Aziz. Daripada Abdul Malik ada anak lelaki yang kita cerita pagi ni 4 orang. Kenapa saya sebut 4 orang ni? Sebab 4 orang ni ada kaitan dalam cerita kita pagi ni. Walid bin Abdul Malik. Lagi Sulaiman bin Abdul Malik. Lagi Hisham bin Abdul Malik. Lagi Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik. Okay, anak perempuan seorang? Fatimah. Fatimah binti Abdul Malik. Okey. Kamu sebut semua nama lah. Mungkin banyak pula nama. Okey, tak apa. Bawa tenang. Sebab semua nama yang kita sebut pagi ni ada kaitan dengan cerita kita pada pagi ni. Okey. Sulaiman nama Abdul Malik bin Marwan. Kita balik pada cerita dia sebelum jadi khalifah. Dia rapat dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam ialah anak kepada Az-Zubair dan ibu dia bernama Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar yang kita tahu masa hijrah Nabi, dia mengandung dan dia yang bertugas bawa makanan, letak bawah perut dia, naik atas Jabal Thur bagi Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar makan. Dan dialah orang yang sangat-sangat berdedikasi dan amanah menyempurnakan tugas dia sebagai ahli khidmat Nabi untuk bawa makanan kat Nabi. Sampai ada hari itu dia tak ada tali. Nak ikat makanan tu, apa yang dia buat? Dia ambil tali pinggang dia, dia kerak 2. Maka sebab tu Nabi telah gelar dia dengan panggilan Zatin Nataqain. Zatin Nataqain. Pemilik 2 tali. Pemilik 2 tali. Sebab dia koyakkan tali pinggang dia. Jadi 2 tali untuk khidmat Rasulullah. Masa tu dia tengah mengandung. Naik Jabal Sur. Saya hari itu tak mengandung.
umur 30 berapa? Umur saya 30 masa tu 32, bukan, 34. Saya panjat, bukan, umur saya 35. Saya panjat Jabal Sur. Saya panjat Jabal Sur 4 kilometer. Saya kata, terang nak sampai tu ingat nak turun lah sebab sikit punya susah, tinggi betul. Saya duk fikir kami ni naik dalam beg dalam tu strawberry, air jus sebab nak makan kat atas. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha bawa makanan nak bagi Nabi makan. Bukan sekali naik turun ni, mengandung ni. Perut dah besar ni. Dan peristiwa ni ialah peristiwa ketika nak hijrah. Peristiwa ketika Nabi berhijrah. Dan dia ni, Asma binti Abu Bakar hijrah lepas Nabi hijrah. Bila Nabi dah hijrah sampai di Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah kata, kami telah menyihir keluarga orang-orang muhajirin yang berhijrah dan mereka takkan ada keturunan di Madinah. Batar. Mereka akan terputus. Mereka hijrah dari Madinah, mereka takkan ada keturunan. Tapi bila Sayyidatuna Asma sampai Madinah, tak lama lepas tu dia beranak. Jadi orang pertama yang melahirkan anak di kalangan muhajirin ialah Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Dan anak yang pertama ni dibawa kepada Nabi SAW, Nabi tahnik dia, Nabi namakan dia, siapa dia? Abdullah. Maka inilah Abdullah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid. Mak dia nama apa? Asma binti Abu Bakar. Adakah Asma juga dijamin syurga? Okey, wallahu alam, saya tak pernah baca lagi lah hadis berkenaan Nabi sebut Asma dijamin syurga, tetapi yang pasti mereka ialah radhiyallahu anha, Allah redha dengan mereka, dan kalimat redha ni Allah Taala telah isytihar masa mereka masih hidup. Maknanya mereka masih hidup lagi, Allah dah beritahu yang Allah redha dengan mereka. Kita ni tak tahu lagi, hak cakap ni pun sama ya. Tak tahu lagi. Walaupun cakap Nabi hari-hari cerita nak, tak tahu. Yang kita harapkan Allah terima kita tu je. Tapi kita tak tahu. Dalam keadaan kita yang sekejap buat dosa, sekejap saleh, sekejap taleh. Dia jadi, sebab tu kita meletakkan harapan kita, harap dan takut kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita. Asma binti Abu Bakar ialah kakak kepada Sayyidatuna Aisyah. Maka Abdullah bin Zubair ni ialah anak saudara kepada Sayyidatuna Aisyah. Abdullah bin Zubair dia ni sahabat lah sebab dia hidup zaman Nabi. Nabi yang tahnik dia. Masa Nabi wafat, umur dia baru 13 tahun Abdullah bin Zubair ni. Allah, moga Allah Ta'ala terima insyaAllah. Kemudian, dia ada adik lelaki seorang lagi. Allah, ada nama lagi pula. Abdullah bin Zubair, dia ada adik, nama dia Urwah bin Zubair. Tengok ibu-ibu ramai dah undur diri tu, risau pula saya ni. Okey ke? Risau saya ni, semua dah takut pening-pening lah ni. Ada pening dah ni, ada apalah silsilah banyak Ustaz, lah. ramai tadi kuliah subuh. Diorang daripada kuliah subuh. Mungkin ada urusan kerja. Okey, Sebab kita maraton tadi Ustaz ni. Daripada 6.45 pagi. Ya Allah. Jadi kita bersambung, mungkin ada yang ada urusan. Ustaz jangan risau, teruskan Ustaz. Teruskan Ustaz. Teruskan Ustaz punya penceritaan. Alhamdulillah semua orang suka tu. Dah lah maraton. Lepas tu sekali kuliah duha tu dia nama pula, ya Allah. Okey, tak apa. Sebut semula tadi adik kepada Sayyidina Zubair. Adik pada Zubair bin Awam, nama dia Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair lahir lepas Nabi wafat. Jadi dia tidak dikira sebagai sahabat. Dia ialah tabi'in. Okey, Urwah bin Zubair ialah tabi'in. Dan dia ada adik seorang lagi. Nama dia Mus'ab bin Zubair. Kenapa saya cerita ni? Cerita ni ada kaitan. Apa yang saya cerita ni semua ada kaitan. Di dalam sebuah riwayat diceritakan Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair. Masya Allah. Kemudian dengan Abdul Malik bin Marwan. Mereka ni 4 orang kawan. Abdul Malik bin Marwan tadilah Amirul Mukminin. Tapi masa dia belum khalifah lagi.
mereka bergerak bersama-sama tunaikan haji sama-sama. Mereka pergi haji dan setelah selesai tawaf mereka duduk depan Kaabah, 4 orang ni duduk depan Kaabah. Maka Abdul Malik bin Marwan kata dekat 3 beradik ni, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, kita semua berada di depan Kaabah. Sekarang ni boleh tak kita doa dan yang lain aminkan? Baiklah. Siapa nak doa? Okey, Abdullah bin Zubair dulu angkat tangan doa. Dia kata, ya Allah, jadikan aku amir daripada kota Mekah. Maknanya Abdullah bin Zubair doa supaya dia dapat jadi ketua kota Mekah, amir di kota Mekah, gubernur di Mekah. Jadi sahabat-sahabat tadi pun amin. Kemudian yang doa seterusnya ialah Mus'ab bin Zubair. Dia kata, ya Allah, seandainya kau jadikan abang aku amir di kota Mekah, kau jadikan aku pembantu yang akan membela dia. Masya Allah. Yang lain pun kata amin. Kemudian yang ketiga doa siapa dia? Abdul Malik bin Marwan doa. Ya Allah. Abdul Malik kata, kalian 2 orang doa nak jadi ketua Mekah. Abdul Malik bin Marwan pun doa, ya Allah, jadikan aku Amirul Mukminin, amir kepada semua orang Islam. Maka yang lain pun doa. Yang lain pun cakap amin. Maka ketika tu tinggal seorang lagi nak doa. Siapa dia? Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair angkat tangan. Dia kata, ya Allah, adapun kalian semua doa dengan keduniaan mendapat kepimpinan, aku berdoa agar Allah meningkatkan ilmu aku, mendekatkan aku dengan dia, menjadi asbab kebaikan untuk manusia. Dan kawan-kawan tadi semua kata amin. Dan 4 doa tadi Allah makbulkan. Abdullah bin Zubair menjadi gubernur di Mekah. Mus'ab bin Zubair akhirnya menjadi pembantu abang dia sebagai gubernur di Mekah. Abdul Malik bin Marwan, kita baca ni kisah dia. Dia jadi apa? Dia jadi Amirul Mukminin. Dan di zaman Abdul Malik bin Marwan jadi Amirul Mukminin, qadhi dia siapa dia? Yang bantu dia, yang banyak terima nasihat daripada ulama besar ialah Urwah bin Zubair. Jadi doa mereka di kota Mekah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila menjadi ketua, bila memegang perkara yang paling bahaya ialah keduniaan. Tahta akan menyebabkan kita kadang-kadang disibukkan dengan dunia. Jadi apa yang berlaku? Abdul Malik bin Marwan terpaksa melantik gubernur-gubernur untuk menguruskan pemerintahan dia. Diangkat adik dia tadi nama apa? Abdul Aziz. Menjadi gubernur dekat Syam. Minta maaf, dekat Mesir. Maka masa Abdul Aziz nak pergi Mesir, nak jadi gubernur di sana, anak dia Umar Abdul Aziz minta izin. Wahai ayah, boleh tak? Kalau ayah pergi ke Mesir, saya tak mau ikut. Saya nak duduk di Madinah. Saya nak menuntut ilmu di Madinah. Maka Umar Abdul Aziz pun tinggal di Madinah. Duduk dengan tok saudara dia. Sudah tok saudara pula dah. Siapa dia tok saudara dia? Okey, kita pelan-pelan lah. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Okey, baik. Marwan. Okey, baik. Stop. Okey. Mak Abdul Aziz. Minta maaf, mak Omar tadi. Nama apa? Ingat tak? Saya tidak. Mak Omar Abdul Aziz. Laila binti Asim. Okey, Laila, bapa Laila nama dia Asim. Okey, Laila, mak dia nama Ummu Amarah binti Sufyan. Okey, Ummu Amarah binti Sufyan. Okey. Tak apa. Orang jarang ambil tahu berkenaan dengan mak Laila ni, padahal mak dia yang cerita susu dia. Bukan Hashim ni. Asim. Asim. Ain Sad Ya Mim. Asim. Asim tadi menikah dengan siapa? Ummu Amarah binti Sufyan. Okey. Ummu Amarah binti Sufyan. Wanita salihah. Sebab tu ulama kita beritahu kita kalau nak anak kita salih, kita jadi salih dulu. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mementingkan ciri-ciri salih ni. Sebab tu dia tak mau lepaskan wanita tu. Bila dia dapat tahu kesolehan wanita ni, cepat-cepat dia bentangkan kepada anak-anak dia. Dan akhirnya Allah pilih Asim ni untuk menikah dengan Ummu Amarah tadi. Daripada tu dapat anak perempuan nama Laila. Laila dapat anak nama Umar. Laila kahwin dengan Abdul Aziz. Sorry. Betul. Laila kahwin dengan Abdul Aziz dapat
Umar. Maknanya Umar memiliki kesalehan daripada didikan mak ayah yang saleh. Mak dia nama Laila, nenek dia nama tadi Ummu Amarah, Mak Amarah. Mak Amarah ni saleh, yang cerita susu tadi. Laila dididik dengan saleh. Laila berkahwin dengan Abdul Aziz. Abdul Aziz pun ulama, orang saleh. Diangkat yang saleh ni menjadi gubernur di Mesir. Dan Abdullah bin Omar, pakcik dia, Asim ada adik nama Abdullah bin Omar. Abdullah bin Omar bagi tahu dekat Asim, dekat anak saudara dia Abdul Aziz, wahai Abdul Aziz, engkau nak pergi Mesir jadi gubernur, pergilah, tapi anak engkau ni, cucu saudara aku ni, siapa dia? Omar bin Abdul Aziz, tinggalkan dia. Maka Omar Abdul Aziz pun tinggal di Madinah, belajar agama dengan Abdullah bin Omar, belajar Imam Malik bin Anas, ramai guru-guru dia di kalangan para sahabat, para tabi'in. Ini Umar bin Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz telah membesar dengan suasana iman, suasana agama, suasana dakwah. Sehingga kan akhirnya segala sifat-sifat kepimpinan dia pun terserlah. Jadi pakcik dia, siapa pakcik dia tadi? Yang menjadi khalifah, Abdul Malik bin Marwan, yang merupakan Amirul Mukminin zaman tu. Dia tengok Umar bin Abdul Aziz ni, ya Allah, dengan saleh dia, dengan ilmu dia, dengan cerdik dia, tak boleh lepas orang macam ni. Apa Abdul Malik bin Marwan buat? Mula-mula sekali nikahkan anak dia dulu, Fatimah dengan Umar bin Abdul Aziz. Sekarang ni Fatimah binti Abdul Malik dinikahkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Sepupu lah ni. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Jadi menikahlah sepupu Umar bin Abdul Aziz dengan Fatimah binti Abdul Malik. Dan Abdul Malik ni dia tengok Umar dalam keadaan yang sangat saleh. Apa yang dia buat, dia pun telah angkat Umar Abdul Aziz menjadi salah seorang gubernur juga di satu wilayah kecil dekat Syam. Bila Abdul Malik wafat, ganti tahta kerajaan Bani Umayyah pada khalifah yang seterusnya. Siapa dia? Anak dia, Walid bin Abdul Malik. Cuma satu saya, Allah, ini yang tak apa, antara sirah yang gelap. Ialah di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, dia telah melantik satu orang lelaki menjadi gubernur yang merupakan gubernur paling kejam dalam sejarah Islam. Gubernur tu nama dia Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Nama ni nama besar. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi digelantik menjadi gubernur di zaman kepimpinan Abdul Malik bin Marwan. Dan di zaman Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah, Abdullah bin Zubair tadi doa depan Kaabah kan, jadi gubernur di mana? Di Mekah. Cuma zaman tu zaman fitnah, kadang-kadang informasi tak tepat yang sampai, menyebabkan banyak perkara yang dilakukan di Mekah kadang-kadang ni bertentangan dengan apa yang dikeluarkan daripada arahan khalifah. Jadi Abdul Malik bin Marwan ni, dia bagi tahu dekat Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, kalau boleh pergi selesaikanlah masalah di Mekah. Apa masalah, apa cerita dengan Abdullah bin Zubair. Jadi Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi ni pergi Mekah dengan tentera, masuk ke Mekah dan menyerang Masjidil Haram dalam keadaan memburu gubernur yang bernama siapa dia? Abdullah bin Zubair bin Awam. Ni hak yang lahir mula-mula sekali dekat Madinah ketika hijrahnya Rasulullah ni. Dan berlakulah peperangan di kota Mekah. Orang Islam dengan orang Islam. Lah, ingat perang Siffin, perang Jamal tadi selesai dah. Berlaku lagi penyerangan kota Mekah. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi menyerang Mekah dengan menggunakan manjanik. Manjanik apa ni? Ni ketepuk ni. Sudu tu. Batu tu, berapi tu. Maka diserang kota Mekah. Apa yang berlaku? Pecah Kaabah. Terbakar kelambu Kaabah. Ini antara peperangan yang paling dahsyat yang pernah berlaku dalam sejarah Islam. Mekah diserang.
Umur Abdullah bin Zubair masa itu sekitar 70 tahun dah. Kalau kita ingat umur 10 tahun ni, 70 tahun kalau umur dah boleh duduk rehat dah kat rumah. Okay, kenapa dia serang kawan khalifah? Okey, masa itu seperti yang saya cakap tadi, keadaan maklumat apabila nak sampai di satu kawasan ke satu kawasan tu agak susah. Jadi kadang-kadang yang sampai tu sehingga kadang-kadang menyebabkan khalifah pun heran. Kenapa arahan datang macam ni, kota Mekah berlaku macam ni. Jadi khalifah hantar Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi ni untuk pergi selesaikan masalah di kota Mekah daripada kepimpinan Abdullah bin Zubair. Abdul Malik tak suruh serang pun. Abdul Malik tak suruh serang. Abdul Malik suruh Hajjaj pergi tengok. Tapi sifat Hajjaj Yusuf, itu saya sebut tadi, antara gubernur yang paling kejam di dalam sejarah Islam ialah Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Nama ni tercatat dalam sejarah. Gubernur yang dah pernah bunuh sahabat, gubernur yang bunuh tabi'in, ini dia, Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Sehingga ulama ahli sunnah wal jamaah kadang-kadang kata, Hajjaj ni ialah gubernur yang mana ahli neraka. Masya Allah. Bahkan sebahagian daripada ahli sunnah, ulama kita ahli sunnah wal jamaah menyerahkan hal Hajjaj Yusuf ni kepada Allah. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu sampai ahli syurga, neraka, hujung hayat dia macam mana. Tak tahu. Sedangkan dalam cerita, kisah riwayat Hajjaj Yusuf ni pun dia satu anak yang saleh. Dia antara anak yang sangat berbakti kepada mak dia. Cuma berkenaan pemerintahan dia, berkenaan dengan kepimpinan dia, dia memang zalim. Dia bunuh siapa saja yang dia nampak berpengaruh. Dia akan bagi seolah-olah akan bagi satu ancaman kepada kerajaan. Dia akan cantah. Pada dia Abdullah bin Zubair ni ialah satu orang yang cukup berpengaruh, sahabat yang masih hidup, yang cukup orang ramai sayang dan sokong. Maka bila dia masuk kota Mekah, dia tak ada rundingan bincang, dia terus serang. Hajjaj penting dalam perjalanan Al-Quran juga. Hajjaj ialah orang pertama yang membariskan Quran. Kalau Hajjaj tak baris Quran, kita pun susah nak baca Quran. Kita orang ajam baca tulisan tak ada baris, habis selau. Baca hak baris pun selera. Tera ada fathah baca kasrah, tera kasrah baca dhammah, tera ada baris pun selera kita baca Quran. Apa lagi kalau baca Quran tak ada baris. Jadi Hajjaj antara kebaikan yang pernah dia buat ialah membariskan Al-Quran. Cuma itulah berkenaan dengan kepimpinan dia serang Mekah. Suatu ibu-ibu saya kadang-kadang kalau bawa jemaah umrah antara tempat yang saya suka untuk pergi tapi sekarang susah dan tak boleh pergi ialah Muzium Kaabah. Ada apa dengan Muzium Kaabah? Kalau ibu-ibu masuk Muzium Kaabah, ibu-ibu akan nampak dalam tu ada satu tiang kayu warna coklat. Tiang kayu warna coklat tu bawah tu ditulis tiang Kaabah dan nama dia tiang Abdullah bin Zubair. Kenapa pula tiang Abdullah bin Zubair? Sebab di situlah Abdullah bin Zubair dibunuh dan darah dia memancit kena pada tiang tu. Abdullah bin Zubair dibunuh di kala penyerangan kota Mekah. Umur dia masa itu 70 tahun. Dia keluar pakai baju besi nak pertahankan Mekah. Dia peluk mak dia Asma. Hidup lagi Siti Asma masa tu. Umur dah 90 lebih. Mata dah buta. Dia peluk ibu dia Situna Asma. Dia cium dahi ibu dia. Dia kata, mak, doakan saya. Asma buta. Pegang badan anak dia. Pegang badan anak dia. Anak dia kata Asma, wahai anakku, kamu nak pergi mana ni? Wahai Abdullah. Abdullah kata, ya, wahai ibu, ketahuilah aku akan keluar untuk berjuang di jalan Allah mempertahankan Kaabah. Doakan aku, wahai ibu. Asma kata, kamu pakai apa ni? Orang yang syahid, orang yang nak syahid tak pakai baju besi ni. Allah, bayangkan. Nasihat ibu ni. Satu orang yang tahu dunia yang sementara akan berakhir. Ibu dia siapkan anak dia untuk akhirat. Ternyata Sayyidina Abdullah bin Zubair dibunuh dalam serangan kota Mekah. Abdul Malik bin Marwan dengar terkejut. Dia tanya Hajjaj, wahai Hajjaj, kau serang Mekah kenapa? Aku tak suruh kau serang Mekah tu. Hajjaj kata, wahai Amirul Mukminin, setiap perbuatan aku yang mungkin kau nampak zalim, tujuannya ialah untuk mengekalkan, menguatkan kedudukan engkau sebagai Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, seandainya kau ingin letakkan pedang di leher aku untuk dicabut nyawa aku, pasti aku sanggup untuk mempertahankan kau, wahai Amirul Mukminin. Macam ni Hajjaj
punya lobby Amirul Mukminin. Minta maaf lah sebab perkataan lobby pula dah. Sebab apa dia nak ambil nak ambil hati Amirul Mukminin supaya Amirul Mukminin percaya kat dia. Di zaman Walid bin Abdul Malik, maksud Abdul Malik dah wafat dah ni, anak dia ganti, Walid ganti. Hajjaj masih gubernur, dan Walid bin Abdul Malik ni pula rapat dengan sepupu dia Umar Abdul Aziz. Maka Walid bin Abdul Malik ni meletakkan, ketika mana bapa dia meletakkan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur di satu kawasan yang kecil di Syam, bila Walid bin Abdul Malik jadi Amirul Mukminin khalifah, dia telah luaskan lagi kuasa kepimpinan Umar Abdul Aziz. Dia angkat dan lantik Umar Abdul Aziz jadi gubernur kat Madinah. Sekarang ni Umar Abdul Aziz telah jadi gubernur Madinah. Dan juga orang suka kat dia, orang sayang kat dia, lembut dia, adil dia. Maka seluruh Mekah, seluruh Madinah, semua sekarang ni di bawah kepimpinan Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz sangat terkenal dengan saleh walaupun memegang jawatan gubernur. Ketika tu Hajjaj Yusuf As-Saqafi masih jadi gubernur juga di kawasan lain. Tapi Umar Abdul Aziz selalu kata kepada khalifah, wahai Walid, jangan tembungkan aku dengan beliau. Jangan tembungkan aku dengan Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Umar Abdul Aziz dia tak boleh. Dia tak boleh. Hajjaj ni pada dia terlampau zalim. Tindakan dia terlampau ekstrim. Dia nak buat satu benda, dia tak ada bincang banyak. Serang. Selesai. Dengan darah dan pedang. Sebab tu Hajjaj masa diangkat jadi gubernur ni, Ustaz, kenapa mereka dibunuh, tak ada hukuman lain ke? Susah jawab soalan tu. Sebab dia berkenaan peribadi. Dia peribadi. Ada orang dia suka macam tu. Ada orang yang suka memang bunuh dia selesai, dia suka macam tu. Ada orang benda boleh bergaduh, buat apa nak bincang? Betul tak? Ada orang macam tu. Benda boleh bergaduh, buat apa nak bincang? Gaduh Ada orang yang suka bincang. Ada orang yang suka bergaduh. Hajjaj Yusuf As-Saqafi bila dia awal diangkat jadi gubernur, dia diminta untuk bagi berucap. Dia pergi untuk berucap. Apa yang berlaku? Kalau dia nak berucap, dia sampai dekat orang ramai. Dia berdiri di depan orang ramai. Dia kata, tadi aku masa nak datang pada kalian untuk berucap ni, aku bawa dua benda. Yang pertama, harta. Yang kedua, pedang. Malangnya, bila aku sampai kat sini, harta dah habis. Yang tinggal pedang. Orang geleng kepala dah. Maknanya memang kepimpinan dia ni dengan pedang. Dan dia tahu dia kasar. Dia tahu dia zalim. Dia tahu dia bunuh ramai ulama. Dia bunuh sahabat. Dia tahu. Hajjaj ni sedar. Sebab tu bila dia nak meninggal dunia, Hajjaj dia pesan ke anak dia, kebumikan aku nanti. Jangan letakkan batu nisan dan tanda di kubur aku. Aku khawatir orang yang akan datang nanti akan korek kubur aku, kemudian dipenggal kepala aku. Dia tahu ramai orang tak puas hati dengan dia. Dia tahu ramai orang musuh dengan dia. Dia tahu ramai orang simpan geram dengan dia. Dan dia tahu kerjaan ni ialah kuasa yang tak kekal. Ada masa dia ni memerintah, ada masa dia ni jatuh, ada masa dia diperintah. Khalifah berubah, bertukar. Hatta gubernur pun sama. Mana ada Hajjaj hari ni? Dah meninggal. Mana kubur dia? Tak ada siapa tahu. Kubur dia tak ada. Dia ditanam dan tak ditanda. Ni wasiat dia kepada anak dia supaya orang tak buat naya dekat jasad dia. Kita balik kepada Umar bin Abdul Aziz. Apabila Walid bin Abdul Malik menggantikan dia menjadi Amirul Mukminin, dan pernah minta maaf menjadi gubernur, maka dia antara orang yang banyak juga bagi nasihat kepada khalifah masa tu. Ada satu lagi nama saya nak sebut. Allah, saya risau ni. Ibu kalau boleh catat, cuba catatlah lah. Saya risau lupa. Antara satu orang penasihat penting di dalam sejarah Islam dalam kepimpinan kerajaan Bani Umayyah, nama dia Raja' bin Haywah. Raja' bin Haywah ni dia ni penasihat sultan. Dia penasihat Walid bin Abdul Malik. Apa saja pergerakan Walid bin Abdul Malik, Raja' bin Haywah akan menasihat dia. Raja' bin Haywah ni satu orang yang saleh, satu orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau ada apa-apa salah, dia akan nasihat khalifah. Dia
orang yang sangat penting di dalam akhirnya Amirul Mukminin Umar Abdul Aziz diangkat dalam kepimpinan. Kita kena faham, Umar Abdul Aziz seperti silsilah yang kita baca, dia ni bukan anak kepada Abdul Malik. Jadi kalau ikut dia bukan calon jadi khalifah pun. Jadi Abdul Malik bin Marwan bin Walid bin Abdul Malik bila menjadi Amirul Mukminin, dia antara banyak nasihat yang dia dengar daripada siapa? Raja' bin Haywah. Walid meninggal dunia, diganti adik dia menjadi Amirul Mukminin yang seterusnya daripada Bani Umayyah. Nama apa tadi? Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman yang saleh. Sulaiman ni muda masa tu. Umur baru 30-an. Menjadi khalifah dalam keadaan dinasihati dengan nasihat yang baik daripada Raja' bin Haywah. Dan ketika mana hampir meninggal dunia Sulaiman, apa yang berlaku? Raja' tu sahabat Sayyidina Ali ke Ustaz? Oh, saya tak pasti berkenaan sirah dia dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi nama dia yang saya buka dalam kitab sirah muncul sejak daripada zaman Abdul Malik bin Marwan. Dia penasihat khalifah, beberapa khalifah. Dan apabila Walid bin Abdul Malik meninggal dunia, dia lantik adik dia Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah. Sulaiman Abdul Malik bila menjadi khalifah, masih lagi Raja' bin Haywah ni menjadi orang utama yang menasihati sultan. Dan Sulaiman ni ialah orang yang sangat saleh. Dia risaukan apa yang dipimpin. Sehingga akhirnya ketika dia diuji dengan sakit yang begitu teruk, dengan demam panas yang sangat dahsyat, sebelum hujung hayat dia, muda lagi ni, Raja' datang duduk nasihat dia. Wahai Sulaiman, kalaulah kau tinggalkan dunia ni dalam keadaan tidak meninggalkan waris yang baik untuk menggantikan kepimpinan kau, aku khawatir dengan apa yang kau akan jawab depan Allah nanti. Maka Sulaiman terus bincang dengan Raja'. Wahai Raja', kau kena bantu aku. Apa yang patut aku buat? Raja' kata, tak ada calon selepas daripada engkau. Yang aku lihat boleh menjadi asbab kebaikan kepada rakyat ni. Wahai Raja', nasihatkan aku. Raja' kata, wahai Sulaiman, bagi tahu siapa nama-nama yang ada dalam cadangan kau untuk jadi amir selepas kau nanti. Maka Raja' sebut Sulaiman sebut nama adik-adik dia. Kata Raja', jangan, mereka takkan mampu untuk menanggung beban ni. Kerana untuk menjadi amir, pemimpin, kena ada wara' dan saleh dan kekuatan sifat dalam memimpin. Jadi Sulaiman pun kata, apa pandangan kamu tentang Umar bin Abdul Aziz? Ibu-ibu semua tengok silsilah tu. Umar Abdul Aziz sepupu mereka je. Sepupu, tak ada dalam jalur keluarga Abdul Malik, dia dalam jalur keluarga Abdul Aziz. Tapi Raja' bila dengar nama Umar Abdul Aziz naik, sebenarnya dalam kepala dia pun, dia memang pun nak letak calon Umar Abdul Aziz. Kan dia tahu Umar Abdul Aziz adalah satu orang yang sangat wara', saleh. Maka kata Raja', sungguh itu juga nama yang aku terfikir. Dan itulah orang yang sebaik-baiknya. Kata Sulaiman, kalau kita lantik dia jadi amir, apa pula kata adik-adikku nanti? Mereka pasti akan melawan dan tak taat. Maka kata Raja', macam ni cara dia. Memang kalau kita isytihar dia jadi amir, maka akan ramai orang menentang dan memberontak di atas kekhalifahan dia kerana dia bukan daripada anak-anak Abdul Malik. Maka macam mana cara nak buat? Tak ada masalah. Kita buat satu surat. Lantikan. Raja' bin Haywah ni memang banyak contribution dia. Dia ialah orang di belakang, di atas perlantikan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Raja' kata, macam ni. Kita tulis surat wasiat. Tuanku, tulis surat wasiat. Sebelum apa-apa jadi pada tuanku, bahawa kalaulah apa-apa terjadi kepada saya, seandainya saya meninggal dunia, maka yang saya lantik menjadi khalifah selepas saya ialah Umar bin Abdul Aziz. Dan supaya mereka tak berontak, tulis terus wasiat lepas tu. Dan bila Umar Abdul Aziz selesai sebagai tugas khalifah dia, lantik Yazid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Maknanya itu play safe supaya mereka ni tak memberontak. Umar Abdul Aziz maksudnya balik-balik pada keluarga Abdul Malik bin Marwan. Okey lah. Maknanya Umar Abdul Aziz tak akan berlalu generasi kekhalifahan lepas tu melalui jalur keluarga Abdul Aziz, akan balik kepada keluarga Abdul Malik bin Marwan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang berlaku, surat wasiat tu siap ditulis,
nama khalifah pengganti nanti ialah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dan tak ada siapa tahu apa yang ada dalam isi kandungan surat tu melainkan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dan juga Raja' bin Haywah. Dan kata Raja', nanti kita akan suruh ketua polis negara untuk baca surat ni setelah kalau apa-apa yang berlaku. Maka apa yang berlaku ialah mangkat. Sebelum wafatnya Sulaiman, dia pun panggil semua adik-adik dia berhimpun. Adik-adik dia berhimpun dan kata Sulaiman, aku telah menulis wasiat untuk penggantian khalifah setelah daripada aku, dan nama dia ada dalam surat wasiat ni. Maka taatlah kalian kepada orang yang ditulis nama dalam surat wasiat ni. Tuan-tuan bayangkan, semua diam. Kalau tak taat, takut nama mereka dalam tu. Nak tanya, tak jadi tanya pula, risau pula. Akhirnya apa yang berlaku? Mereka kata kami akan taat kepada siapa saja nama yang kau telah tulis dalam wasiat dalam surat tu. Takdir Allah, wafat Sulaiman bin Abdul Malik. Maka mereka pun berhimpun dekat masjid, seluruh kerabat berhimpun dekat masjid. Semua nak dengar siapakah yang ditulis dalam surat wasiat ni untuk dilantik menjadi khalifah. Dan ternyata apabila nama dibaca Umar Abdul Aziz, terus bertukar keadaan suasana. Sesuatu yang tak dijangka. Kerana Umar Abdul Aziz, kalau ikutkan nama dia, tak ada dalam jalur nama senarai khalifah yang sepatutnya akan menggantikan Sulaiman masa tu. Tetapi atas nasihat Raja' bin Haywah, atas ketaatan kesalehan khalifah Sulaiman, maka akhirnya telah diangkat Umar Abdul Aziz menjadi khalifah. Umar Abdul Aziz bila dengar nama dia dilantik, terkejut dia. Orang ramai pun terkejut. Sebahagian pada mereka pun tak setuju. Berdiri Hisham, minta maaf, berdiri Hisham, dia kata, aku tak setuju kalau dia jadi khalifah. Maka ketua polis kata, kalau kau tak setuju, engkau akan ditangkap dan dipancung kerana kau pengkhianat. Kerana kalian telah berbaiat kepada khalifah yang sebelumnya Sulaiman, bahawa kalian akan bersetuju siapa saja nama yang tercatat dalam surat wasiat. Tangkap dia. Oh, kata Hisham, sekarang aku taat, sekarang aku redha. Redha dah pula. Seperti ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya telah diangkat Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz berdiri untuk berucap. Dia tengok orang ramai. Dia tahu beban ni berat. Apa dia kata? Dia kata, aku tak ingin untuk jadi khalifah. Dan tak pernah terdetiklah hatiku untuk menjadi khalifah. Kerajaan ni bukan milik aku. Harta ni bukan hak aku. Bahkan ini milik kalian. Aku melepaskan diri ke atasnya. Dan kalian lantiklah siapa saja yang kalian suka. Macam ni, Wara Umar Abdul Aziz. Dia tak pernah niat nak jadi khalifah. Dia tak pernah teringin nak jadi ketua. Kumpul dia, nak ambil kat aspek boleh berhenti dia. Tak dengar. Kenapa? Okey ke? Sir, on to Ustaz. Sir, Okey, on mic. okey, baik. Minta maaf. Okey. Jadi Umar Abdul Aziz dia nak lepaskan tahta dia, kerajaan. Jadi mereka kata, wahai Umar, kita pernah beritahu kita akan taat pada siapa saja yang ditulis dalam surat wasiat ni. Wahai Umar, kami ingin engkau jadi Amirul Mukminin. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bayangkan. Sayyidina Umar tak bergerak dan tak boleh buat apa-apa. 3 hari. Tak keluar, tak pergi mana. Dalam keadaan masa dia nak balik ni. Dah jadi khalifah kan. Maka dia nak balik, mempersiapkan kenderaan diraja, mengersiapkan istana untuk dia. Jadi, tuan-tuan, ibu-ibu semua, dia tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berjalan. Orang kata, wahai Amirul Mukminin, ni siap dah kenderaan ni, jom kita balik ke rumah baru, istana ni. Kata Sayyidina Umar Abdul Aziz, kata, wallahi aku nak naik kenderaan aku. Aku nak balik rumah aku. Tak mau dia. Tak mau dia kenderaan diraja. Tak mau dia istana-istana mewah ni. Maka dia balik rumah dia. Temenung, dia duduk fikir apa yang dia nak buat ni. Apa dia nak buat ni? Apa permulaan dia ni? Dan itulah Amirul Mukminin yang kelima. Sayyidina Umar Abdul Aziz memulakan tarbiyah terhadap diri dia sendiri. Masa tu juga dia buang semua pakaian-pakaian yang hebat, yang megah, yang pernah dipakai sebagai gubernur. Masa dia jadi gubernur, dia pakai baju-baju hebat, baju-baju elok. Ya, dengan jawatan gubernur. Dia dapat jawatan Amirul Mukminin, ditanggalkan semua baju dia. Dia angkat tangan dia kata, cincin ni pun bukan hak aku ni. Ini hak rakyat ni. Dia buka baju-baju dia mewah-mewah ni, dia terus bagi kat Baitul Mal. Harta dia yang ada masa tu, dia serah kat Baitul Mal. Lepas tu dia jumpa isteri dia.
Sebab tu islah yang utama ialah dalam rumah kita sendiri. Dia jumpa isteri dia. Siapa nama isteri dia tadi, ingat tak? Kena selak dulu Ustaz. Tak apa, silap pelan-pelan, tak apa. Yang penting kita ulang-ulang supaya kita dapat ingat. Laila binti Asim. Betul? Laila tu, Mak dia. Laila mak dia. Masya Allah. Laila mak dia. Fatimah. Fatimah binti Abdul Malik. Abdul Malik. Kan Ya, dia, ya. kan dia kahwin dengan sepupu dia tadi. Ya, betul. Masya Allah. Banyak sangat tulis Ustaz. Allahu Akbar. Okey, tak apa. Kita relax, kita pelan-pelan. Ni bahaya ni. Sebab banyak nama. Kita apa yang penting tulis. Bila tulis tu, insyaAllah boleh rujuk lah. Jadi Fatimah binti Abdul Malik, bila suami dia diangkat menjadi khalifah Amirul Mukminin, balik rumah. Dan tidak sebelum ni khalifah abang-abang dia. Fatimah ni abang-abang dia, Walid, khalifah, Sulaiman, khalifah. Tiba-tiba hari itu, surat wasiat, nama suami dia jadi khalifah. Masya Allah. Dan dia sangka bila suami dia khalifah macam abang-abang dia. Tapi ternyata balik suami dia dalam keadaan runsing, resah, gelisah, bimbang. Panggil dia, wahai Fatimah. Duduk depan aku ni. Wahai Fatimah, aku memberikan kepada engkau dua pilihan. Sama ada engkau hidup dengan kemewahan kau, maka berpisahlah daripada aku. Ataupun kau terus hidup dengan aku bersama dengan kezuhudan. Wahai Fatimah, lepaskanlah segala kemewahan ni. Lepaskanlah segala kemewahan ni. Kerana ini semua milik rakyat. Fatimah terkejut. Fatimah kata, wahai suami aku, bukankah kerajaan ini milik bapa aku? Kerajaan ini milik abang aku? Kerajaan ini milik keluarga aku? Umar Abdul Aziz kata, wahai Fatimah, siapa yang memberitahu kepada engkau begitu? Kerajaan ini bukan milik keluargamu. Ketahuilah kerajaan ini milik umat ni. Kerajaan ini milik rakyat ni. Lepaskan kemewahan, kamu bersama dengan aku. Kamu pegang berkemewahan, berpisah kamu daripada aku. Maka bermulalah hidup Fatimah binti Abdul Malik, anak khalifah dulu, adik khalifah dulu, dalam kezuhudan, dalam keadaan hidup sederhana, tak ada lagi mewah-mewah dia. Apa yang Umar Abdul Aziz buat lepas itu? Panggil adik-beradik semua. Ni dia jalan islah ni. Umar Abdul Aziz tunjuk ni. Nak islah dunia, mulalah keluarga. Dia panggil adik-beradik dia. Yang keluarga diraja semua ni. Orang kaya semua ni. Yang sebelum ni mewah hidup dia. Kata Umar Abdul Aziz, aku perintahkan kepada kalian untuk mengeluarkan zakat-zakat kalian. Di saat dan ketika ni, seluruh zakat kalian akan dihitung daripada awal sampai ke saat dan ketika ni. Bayangkan, setiap zakat, setiap kekayaan mereka dihitung zakat. Maka seluruh ahli keluarga kena keluar zakat. Maka jutaan dinar zakat telah keluar daripada keluarga diraja. Sehingga kan sebahagian daripada keluarga kerabat ni kata, wahai Umar, kau buat apa macam ni? Miskin kami nanti. Amirul Mukminin Umar Abdul Aziz kata, tidak. Aku akan menyerahkan hak rakyat balik kepada rakyat. Maka sekarang ni zakat dah mula melimpah ruah daripada orang-orang kaya. Sayyidina Umar Abdul Aziz tekan berkenaan zakat ni untuk dikeluarkan, untuk dibayar supaya rakyat yang miskin mendapat hak dia dan dibela. Bayangkan, di saat zakat dikeluarkan, Baitul Mal sekarang ni melimpah ruah. Zakat ialah rukun Islam. Menolak rukun Islam dalam matematik agama ni, 5 tolak 1 bukan 4. 5 tolak 1, kosong. 5 tolak 1, kosong. 5 rukun Islam, tolak 1, tak mau buat. Ataupun tak yakin, tak confident, tak percaya. Maka terputus iman dia. Hilang Islam dia. Maka mereka pakat bayar. Sampaikan keluarga. Khalifah kata, wahai Umar Abdul Aziz, sekarang ni kalau kau dah ambil harta-harta kami macam ni, habis semua dibayar dengan zakat. Backdated habis semua. Hak zakat-zakat yang tak bayar dulu ni, semua kena bayar balik ni. Backdated kita panggil ni. Kenapa Umar Abdul Aziz buat macam tu? Ini dia orang yang melihat dunia tapi risau pada akhirat. Dia tak mau ahli keluarga dia nanti tergelincir di tebing api neraka sebab tak bayar zakat ni. Sekali ada kuasa, dia nak selamatkan ahli keluarga dia. Dia tak mau seorang ahli keluarga dia yang ada terculas daripada zakat ni. Maka dia telah bersihkan ahli keluarga dia dulu. Ini Umar Abdul Aziz punya jalan.
Bersihkan ahli keluarga dulu. Diri sendiri bersih. Keluarga terdekat bersih. Ahli keluarga kerabat pula bersih. Baru dia buka pada rakyat. Dan rakyat dibersihkan. Sekarang ni keberkatan. Sebelum ni, kebanyakan, saya minta maaf, keluarga kerabat tak bayar zakat. Sekarang ni, Umar Abdul Aziz katakan, semua dah bayar zakat. Sehingga melimpah ruah zakat. Sehingga Umar Abdul Aziz kata, tunaikan hak zakat. Serahkan kepada asnaf, fakir. Semua bayar zakat. Semua selesaikan bedak zakat ni kepada mereka semua. Sehingga kan, zaman Umar Abdul Aziz, tak ada satu orang pun miskin. Tak ada orang miskin. Baitul Mal masih melimpah ruah. Maka Umar Abdul Aziz kata sekarang ni ijtihad. Siapa-siapa yang nak kahwin, tak ada duit nak kahwin, Baitul Mal akan tanggung kahwin. Masya Allah. Jadi orang muda jadi mudah nak nikah. Baitul Mal, kerajaan tanggung bagi subsidi, bagi allowance untuk nikah. Kemudian, habis dah. Allowance nikah pun dah buka dah. Sekarang ni, Umar Abdul Aziz isytihar lagi. Siapa yang ada hutang, yang belum dapat dilunaskan hutang dia, cari, bayarkan hutang dia dengan Baitul Mal. Dan sehingga zaman Umar Abdul Aziz, tak ada dah orang berhutang. Tak ada orang dah berhutang. Hari ni, kita semua sibuk dengan hutang. Apply loan. Lulus, seronok. Lah, yang lulus tu bukannya beasiswa. Yang lulus tu loan. Masya Allah. Sebenarnya, Umar Abdul Aziz, antara asbab berkat doa Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah berdoa, menjadikan asbab daripada silsilah keturunan dia. Orang yang akan menjadi asbab islah umat ni. Dan berkat, perkenan doa tu Allah Ta'ala perkenankan lahirnya Umar Abdul Aziz dengan takwa ni. Dan orang yang hutang dah tak ada lah. Umar Abdul Aziz kata, pergi tengok orang Nasrani, orang Yahudi yang di bawah pemerintahan aku yang ada hutang. Bayar hutang mereka juga. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani pun sayang Umar Abdul Aziz ni. Orang bukan Islam pun sayang Umar Abdul Aziz ni. Umar Abdul Aziz kata ni, askar-askar kita yang berjuang di jalan Allah, yang sibuk untuk mempertahankan negara ni, tambahkan gaji mereka, tambah allowance mereka. Kaya raya askar masa tu. Dan berkat Baitul Mal melimpah ruah, masih lagi banyak duit dia. Umar Abdul Aziz yang paling zuhud di zaman dia. Sehingga Umar kata, sekarang ni macam ni. Duit daripada Baitul Mal, beli gandum-gandum. Beli gandum-gandum. Kalian taburlah gandum-gandum di seluruh gunung-gunung di bawah pemerintahan Khalifah Umayyah. Supaya burung-burung di bukit-bukit nanti, di gunung-gunung pun dapat makan. Supaya di akhirat nanti, burung-burung tak kata di depan Allah, yang di zaman Umar Abdul Aziz memerintah, kami lapar. Bayangkan, burung-burung pun Umar Abdul Aziz bagi makan zaman pemerintahan dia. Kita, saya minta maaf, kucing datang dekat meja makan kita, dekat mamak, buat muka kucing, sedih yang nampak, berpinau mata kucing tu, bergenang air mata kucing tu. Kita tengok muka kucing tu, Allah kata kucing ni, pergi meja lain lah, tidak setepih-tepih pula dengan kaki. Kita dengan kucing pun problem. Lepas tu cakap pasal negara, Masya Allah, ini negara kepimpinan, la ilaha illallah. Hubungan kita dengan kucing pun tak nak betul lagi. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dengan kucing. Umar Abdul Aziz, zaman dia serigala lalu sebelah kambing pun tak makan kambing tu. Serigala pun tak makan kambing. Binatang buas pun tak menyerang. Binatang buas pun tak mengganas. Zaman yang paling berkat. Itulah zaman Umar Abdul Aziz. Orang datang daripada penjuru-penjuru negara Islam nak jumpa Umar Abdul Aziz. Ada benda yang nak minta, nak tuntut. Datang rumah Umar Abdul Aziz. Ketuk rumah Umar Abdul Aziz. Masuk dalam rumah Umar Abdul Aziz. Keluar dan tak minta apa-apa. Orang tanya dia, kamu ni datang daripada jauh nak minta hak kamu daripada Umar Abdul Aziz, tapi kamu keluar tak minta apa-apa. Ni kenapa? Nak balik jauh pula ni. Dia kata, memang aku datang, aku nak minta hak yang patut ditunaikan ke atas aku berkenaan dengan harta. Tetapi bila aku sampai rumah Umar Abdul Aziz, aku masuklah rumah Umar Abdul Aziz, aku tengok aku lagi kaya pada Umar Abdul Aziz, tak tergamak aku nak minta. Bayangkan, orang tak boleh nak cari apa benda salah Umar Abdul Aziz. Macam ni wara', dan dia sibuk dengan keadaan pemerintahan hari tu. Dia balik, dia penat, dia rehat. Dia nak tidur. Anak dia datang, tengok ayah dia nak tidur, anak dia duduk dekat ayah dia. Ya,
ayah buat apa ni? Ayah dia kata, aku nak tidur sekejap, penat aku hari ni. Anak dia kata, ayah, macam mana ayah boleh tidur? Jikalau hak-hak rakyat ni masih belum sempurna untuk ditunaikan, apakah ayah rasa ayah akan, kata Umar Abdul Aziz, nanti aku akan tunaikan hak mereka, aku tunai hak mereka insya-Allah lepas Zuhur nanti. Sebab nanti Zuhur dia nak bangun, dia nak salat, imamkan rakyat, lepas tu dia nak sambung hal urusan. Anak dia kata, ayah, macam mana ayah boleh yakin sangat ni ayah akan hidup sampai Zuhur ni? Bila anak dia kata macam tu, hilang mengantuk dia. Dia datang dekat dengan anak dia. Dia cium dahi. Dia kata, Alhamdulillah, aku syukur kepada Allah. Kerana Allah berikan daripada zuriat keturunan aku anak yang saleh macam kamu ni. Allahu Akbar. Tak silap anak dia nama Abdullah bin Umar. Tadi saya cek balik nama anak dia. Anak dia sangat saleh. Anak dia orang yang sangat rapat duduk menasihat dengan anak dia. Anak dia ialah orang yang cukup saleh. Ini dia bawa didikan. Bapa saleh, keluarga saleh. Allah jadikan anak ditarbiah dengan saleh. Sebab tu saleh ni perkara yang kena usaha. Bukan semua orang boleh jadi ulama. Ulama ni nak kena hafal itu ini. Tapi semua orang boleh jadi saleh. Semua orang boleh jadi saleh. Tak ada pengecualian. Umar Abdul Aziz macam ni baik pun. Umur dia masa tu sekitar 36-37 tahun ni. Pemerintahan tu muda sangat. Dan Umar Abdul Aziz memerintah tak lama. Umar Abdul Aziz memerintah cuma 2 tahun, 5 bulan, 5 hari. Sekejap saja pemerintahan ni, tapi keberkatan pemerintahan tu, keadilan tertegak. Orang yang hidup zaman tu harmoni. Cuma kita ni baik macam mana pun, tetap akan ada orang tak suka. Nabi kita paling baik dah. Ada orang musuh juga dengan Nabi. Kenapa cepat sangat? Umar Abdul Aziz, pemerintahan dia alim, pemerintahan dia wara', pemerintahan dia dengan ketaatan, keadilan. Tapi kita kena ingat, Umar Abdul Aziz bukan daripada jalur silsilah keluarga Abdul Malik bin Marwan. Dan beliau memerintah dengan keadilan tanpa peduli siapa pun di keliling dia. Dia akan memimpin dengan adil walaupun terpaksa mengenakan ketegasan kepada ahli keluarga dia sendiri. Benda ramai di kalangan kerabat yang tak setuju. Rakyat suka. Orang miskin suka. Tetapi ahli keluarga lah pula. Jadi, sebahagian daripada mereka merancang untuk membunuh Umar Abdul Aziz. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika mana Umar Abdul Aziz berada masa tu di bumi Damsyik. Waktu makam Umar Abdul Aziz kat Syria. Dan dia telah diracun oleh satu orang hamba. Kerana salah seorang daripada kerabat, saya tak mahu sebut nama. Kerabat tadilah adik-beradik. Inilah juga sepupu-sepupu dia. Adik-beradik Abdul Aziz, adik-beradik Walid Sulaiman mana. Mereka telah bayar kepada hamba ni untuk racun Umar Abdul Aziz dan memberikan tawaran kemerdekaan dan sejumlah wang yang banyak. Sebahagian kata 5,000 dinar. Maka sebahagian kata 1,000 dinar. Maka hamba tadi sebab nak dapat merdeka tu dia pun racun Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz tahu orang tengok panas, sakit. Ada mereka tanya, wahai Amirul Mukminin, kamu kena sihir ke? Umar Abdul Aziz kata, bukan. Aku kena racun. Kena racun? Tak ada masalah. Umar kata, biarkan. Cuma dia beritahu dekat khadim dia. Pergi panggil Fulan bin Fulan. Ni khadim ni lah. Hamba kepada yang nak merdeka. Maka dibawa kepada Sayyidina Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz tanya dia, kenapa kamu racun aku? Siapa yang suruh kamu racun aku? Dan atas apa sebab kamu racun aku? Maka dia kata, wahai Amirul Mukminin, macam mana kamu boleh tahu ni? Terkejut dia. Tuan-tuan ni orang yang saleh ni, Umar Abdul Aziz ni. Jadi tak aku tahu. Cuma aku nak tahu siapa yang suruh kamu. Maka disebutkan nama orang yang perintah untuk racun tadi. Atas sebab apa kamu racun? Dia janjikan kemerdekaan untuk aku
dan dijanjikan sejumlah wang kepada aku. Umar Abdul Aziz kata dekat khadim dia, pergi ambil wang Baitul Mal. Dia minta maaf, bayar duit kat dia. Kemudian duit yang kamu bayar kat dia tadi atas upah yang dia nak bunuh aku tadi, ambil balik Baitul Mal. Takkan dia nak makan duit untuk upah tu. Dan aku merdekakan kau, hai Fulan. Bayangkan Umar Abdul Aziz dah meninggal dunia ni, merdekakan pembunuh dia, merdekakan orang yang nak racun dia, dan aku bebaskan kamu, tinggalkan negara ni, pergilah tempat lain. Sebab tahu yang kamu pun aku diracun, kamu akan ditangkap dan diqisas sembah pada ni. Maka lelaki tadi pergi dan dia telah meninggalkan bumi Islam. Dalam keadaan tu Umar Abdul Aziz telah meninggal dunia setelah 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 5 bulan 5 hari pemerintahan. Umar Abdul Aziz meninggal dunia. Ada pengembala yang berada di hujung kampung di Madinah, di Syam. Serigala makan kambing dia. Bila serigala makan kambing dia, dia kata pasti sesuatu telah berlaku pada khalifah kerana keberkatan telah diangkat. Serigala dah kembali makan kambing dah. Serigala dah kembali makan kambing dah. Zaman Umar Abdul Aziz, mereka kata serigala tak makan kambing. Berkatnya zaman tu. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan salehnya Umar Abdul Aziz, salehnya beliau menyebabkan Allah jaga seluruh keluarga dan seluruh dunia Islam. Seluruh dunia Islam terjaga dengan salehnya lelaki yang bernama Umar Abdul Aziz. Sebab tu ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada jalan terbiah umat ni melainkan kita mula dengan diri kita sendiri dulu. Kita mula dengan ahli keluarga kita dulu. Jangan kita kerah-kerah sangat. Umar Abdul Aziz tak kerah dengan ahli keluarga dia. Tapi dia tegas. Tegas tak semestinya garang. Tegas tak semestinya mengamuk. Mengamuk hari. Tegas betul. Tak. Siapa cakap tegas mesti mengamuk? Tegas ialah tetap dalam pendirian. Sehingga orang tahu kita kalau pegang tu benda dan kita pasti kesempurnakan benda tu. Ini tegas. Aziz sangat tegas. Dan akhirnya dia telah meninggal dunia dan diracun. Kemudian dilantik khalifah setelah daripada itu ialah Yazid bin Abdul Malik sebagai pengganti dia. Maka kembalilah keadaan seperti mana khalifah-khalifah sebelum daripada ni, dengan kemewahan, dengan keduniaan, maka cukup membahayakan. Tak salah ada dunia, tak salah ada kaya. Tapi yang salahnya apabila itu menjadi tujuan dan maksud yang kita cari, sehingga akhirnya akan menghancurkan agama dan rumah kita. Hari ini mana Umar Abdul Aziz di kalangan kita? Hari ini mana Umar Abdul Aziz di kalangan anak-anak kita? Hari ini mana Umar Abdul Aziz di kalangan umat ni? Jangan kita cari kat luar. Kita bentuk dalam diri kita. Kita bentuk dalam rumah kita. Mudah-mudahan Umar Abdul Aziz seorang wafat satu ketika dulu. Hari ini 1000 Umar Abdul Aziz akan lahir di zaman kita. Mudah-mudahan kita lahirkan Umar Abdul Aziz dalam rumah kita. Bermula dengan didikan kita, insya-Allah. Saya minta maaf lah, ibu-ibu dirahmati Allah, kalau banyak hari ni nama-nama, sekarang nampak tak link dia daripada mula sampai last. Kalau saya tak cerita nama-nama tu, kita akan tiba-tiba ramai orang yang Umar Abdul Aziz, dia tahu lah Umar Abdul Aziz tu khalifah lepas tu. Macam mana khalifah? Kenapa dia khalifah? Jalur mana? Semua. So at least apabila kita pergi jalur satu silsilah, kita tahu Umar Abdul Aziz ada kaitan dengan siapa, dia ni siapa dengan khalifah. Maka apabila kita tahu semua yang ada di keliling dan keadaan sosial sains, sosial saya tak faham perkataan tu. Saya baru dengar semalam habis kursus tauliah jais, ustaz tu dah sebut banyak kali pasal benda tu. Oh, saya kata ada sosioekonomi lah, macam-macam ni kita, masya-Allah. Saya tak tahu sebab saya dulu bidang fizik. Yang kita tahu helium, yang kita tahu nuklear, yang kita tahu benda-benda chemical ni kita tahu lah. Tapi main dengan benda-benda yang sosio ni tak apa nak tahu sangat. Tapi itulah iman dan akhlak tarbiyah Umar Abdul Aziz mendatangkan keberkatan. Tak perlu Allah nak beritahu kat kita, tak perlu 5 tahun. Tak perlu 5 tahun kan, kita sepenggal 5 tahun kan. Tak perlu 5 tahun nak ubah rakyat, nak ubah negara. 2 tahun 5 bulan saja Allah ubah kerajaan, Allah ubah keadilan, Allah ubah keadaan, keberkatan. Hanya dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Umar Abdul Aziz mula dengan diri dia, Allah ubah seluruh dunia Islam. Mudah-mudahan Allah kekuatan yang sama pada saya bercakap dan kita semua mendengar pagi ini. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada
pengurusan Gemma Nur Iman di atas jemputan program. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sedikitlah daripada apa yang dikongsikan pada pagi ni menjadi asbab kebaikan untuk kita semua. Minta maaf lah, ambil masa dekat pukul 10 dah ni. Saya pukul 11 ada dekat petang kali. Dia nak kena rush ke petang kali. InsyaAllah. Jazakallah. Terima kasih banyak balik kepada kita punya ustazah moderator. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak sebab drag masa. Rasa memang tak cukup Ustaz kalau ikutkan perjalanan sirah ni, Masya Allah, tabarakallah. Saya rasa perlu ada sambungan lagi Ustaz dengan izin Allah, insyaAllah bila Ustaz free dapat lagi sambung perjalanan sirah di Gemma Nur Iman, insyaAllah Ustaz. Baik, saya dapat nak buka soalan sebab Ustaz pun bergegas nak segera. Terima kasih kepada tim Gemma Nur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang telah mengimarkan kuliah pada pagi ini. Satu saja bahan kuliah kita seterusnya 5.15 petang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran 5.15 petang nanti, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Saya mewakili Gemma Nur Iman mohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara, ada tutur yang tersilap atur. Yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa. Segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan datang daripada saya yang menggila hamba. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul An. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.